partai ramai-ramai, berhimpun ramai-ramai dalam Allah ini. Kita memperkatakan tentang Sallallahu Alaihi Wasallam. Tajuk kita laukana bainana, andainya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersama kita pada hari ini. Ya, apa saja yang Ustaz nak sebut, nak kongsi dengan kita, ya, apa saja yang nak digambarkan kepada kita, ya, apa cita-cita Nabi kepada kita, harapan Nabi kepada kita, harapan Nabi yang Nabi letakkan kepada umatnya apa. Untuk memulakan, ya, bicara santai kita pada malam ini, saya mempersilakan Fadil Ustaz Haslin Bollywood, ya, untuk menyampaikan muqaddimah dan seterusnya menjawab soalan, ya, yang telah saya utarakan. Falyatafaddal mashkura. Ada soal jawab tak ada? Anda cakap tu ya? Ha? Cakap baby? Cakap malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Makasih Fadil Ustaz Roslan. Sejajar kepada yang berbahagia pengurusi Masjid Sultan Abu Bakar, jadah baik, barisan kepimpinan, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, barisan pegawai-pegawai masjid, yakni tuan-tuan Imam Bilal Siak dan Noja, sejajar kepada saf kepimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan, dan kepada anak anda yang baru selesai 1 jam lebih berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berkumandangnya azan maghrib. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan izinnya jualah maka dapat saya memang betul bagaimana saya sebut. Saya rasa memang dah lama saya tak lalu sini. Dulu masa saya berkhidmat dengan program perbankan, sekejap ada kursus di sini, ya, lebih kurang 4 hari. Kursus Awareness Before Change, ABC, sedar diri sebelum nak berubah. Kalau tak sedar diri, dia tak akan berubah. Itu kursus dia, very simple, dan ditanggung oleh pihak bank itu sendiri. Dan Alhamdulillah pada Ustaz Roslan, dia jemput saya tak sampai 2 minggu, dan ditakdirkan dalam bahasa mudahnya, bila COVID-19 ni memang saya
bukan setakat tak ada permintaan, tapi saya saja saya rasa tak nak pergi mana-mana. Sebab kami di Selangor ni hari ni Masya Allah pun lagi tinggi. Tapi jangan risau, sini kawasan kuning bukan kawasan merah. Ya, kuning Sabak Bernam dan Kuala Selangor dan Ulu Selangor sahaja. Lain semua merah, tidak termasuk Putrajaya. Jadi malam ni saya fikir-fikir balik, tak apalah sambil-sambil berjalan. Saya rasa yakin jalan tak jam. Memang Alhamdulillah. Saya ingat dalam sejam suku lebih kurang tadi daripada Kuala Selangor sampai di sini lebih kurang pukul 5 dan berhenti seketika di Geting Sempah ya, duduk minum-minum lebih kurang sebelum pergi ziarah Mahat Tafiz Darul Abrar yang dipimpin oleh Ustaz Roslan. Seterusnya saya ucapkan terima kasih, tahniah kepada pihak pengurusan iaitu unit kenaziran masjid Sultan Abu Bakar ini kerana berjaya melakukan program tazkirah di musim yang agak malang dari sudut bahasa kasarnya. Ya, jadi malam ini dengan anak-anak yang berhimpun ramai-ramai, dan Alhamdulillah, moga-moga apa yang anda lakukan ini adalah tidak sia-sia, bukan lara dan hulu ataupun sebaliknya, tetapi mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk ni memang agak orang kata apa ni, agak kita kata terkesima lah juga tajuk ni, dalam keadaan laukana bainana al-habib sallallahu alaihi wasallam. Lau ni bukan tuftah abu-abu syayatin. Lau ni ada dua. Lau kalau masa lepas itu Allah Nabi tak bagi. Nabi kata lau itu membuka pintu syaitan, ya, buka pintu syaitan. Tapi lau ni kita satu cerita, kalaulah Nabi ada sekarang. Kalaulah Nabi ada sekarang, dalam bahasa mudahnya, kalau saya tengok satu, ya, kalau satu nasyid, kalau kita perasan nasyid ni siapa menyanyi tak, mungkin Rehan kot. Ya, dia kata alangkah indahnya hidup ini, anda dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, anda dapat ku dakap dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Kalau kita dengar lagu ni, kita feel lock confirm, betul atau tidak? Kan? Maksud dia, dengan lagu ni kita rasa macam feeling dia lain macam, rumah macam ni. Kita duduk sembang dengan lagu, kan? Tak ada orang tak ada orang nak bergaduh sama sendiri. Mana ada? Nabi diperintahkan ke Madinah kerana nak akhirkan manusia yang bergaduh.
Nabi ni dipanggil third party. Aus Khazraj ratusan tahun. Yahudi mengambil kesempatan peperangan di antara bangsa-bangsa tersebut dan Yahudi mengambil keuntungan. Dan bila Nabi pergi ke Madinah, Nabi mempertautkan atau mementaakhi, mempersaudarakan Aus dan Khazraj yang ratusan tahun bergaduh, dan Nabi bina pasar, Nabi bina kedai-kedai Islam dan minta orang Islam jangan beli dekat pasar Yahudi. Akhirnya Yahudi Bani Qaynuqa, kepalanya nama Ka'ab bin Ashraf, bankrupt dari kedai, nyahkan keluar Madinah. Itu Nabi. Kalau Nabi sekarang jadi seperti kita katakan, kalaulah Nabi itu ada dengan kita sekarang, Nabi tak suruh duduk masjid pada pagi pada petang, Nabi tak bagi. Nabi tak benarkan sahabat-sahabat belum masuk waktu masjid dah. Ada kisah sahabat, aku ni gundah gulana ya Rasulullah, aku ni banyak hutang, batu aku nak mari tenang dalam masjid. Kenapa Nabi tegur? Sebab Nabi pelik macam mana sahabat belum masuk waktu lagi dah ada beberapa jam dalam masjid. Kan rumah Nabi sebelah masjid. Nabi tak izinkan duduk iktikaf daripada pagi sampai malam, tak buat. Itu ghulu dalam iktikaf. Kena ingat kan? Nak selawat boleh, tapi bukan selawat daripada pagi sampai petang. Nak kerja berak pun tak boleh. Bertakabur tarik dalam masjid. Ni contoh. Nabi bukan tak bagi orang tidur, tapi kalau dia nak beramal ibadat, jangan ghulu sangat sampai tak tidur-tidur. Nabi bukan tak suka bujang, tapi Nabi tak suka kalau bujang sampai tak nak kahwin langsung. Tapi kalau kia mulai dia seperingkat daripada pukul 1 pagi sampai ke subuh esok, kia mulai tiap malam pihak isteri tak ada layan, Nabi tak bagi. Sahabat tegur sahabat, sebab isteri sahabat tengok, Allah mustahil lupa nama sahabat dia ni, tengok isteri dia beritahu, saya memang bagus ibadat tapi saya tidak dipandang kebaikan. Kok isteri tak dilayan? Lalu sahabat tegur sahabat, kau buat macam ni, kau mengadu kat Nabi. Subhanallah. Lau kana baina al-Habib sallallahu alaihi wasallam, itu kalau dia sekarang ni, Masya Allah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. For the example, dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam pada menyebutkan kepada kita bahwasanya Nabi ni sebagai penyelamat umat. Saya lembut sangat, apa namanya? Ada yang lain tak? Bagi yang lain boleh? Aku biasa tak? Sebab tulang belakang saya tak boleh pakai span, tak boleh. Saya rasa tenggelam. Lutut saya sama dengan muka dah. Jadi macam kartun turun. Ustaz tak apa, ada sikit lutut saya sakit belakang. Saya ada besi belakang banyak dah. Dalamnya ada 6, 8, 2, 4, L5. Jadi bukan duduk sekejap tak boleh. Lama tengok hantar duduk tenggelam dah lepak. Nanti minta pertukaran dengan kursi lain pula. Ini okay. Macam kita ni pula. Boleh? Okey. Terus sikit boleh? Boleh tak? Hadis riwayat Imam Bukhari, Allah Rasulullah masih dengan kita sekarang, tidak akan bila
Dan tak ada wanita yang berani tunjuk jari tengah dekat orang lelaki. Faham tak kan? Dia seorang wanita, rambut dia perang tu. Tak berani. Kalau ada Nabi sekarang, Presiden Perancis takkan berani hina Nabi. Dia takkan pergi perang ramai. Kalau ada Nabi sekarang, orang kafir kat Malaysia tak berani nak buat muka Nabi. Nabi gila sat. Nabi ni suka buat nak set dengan Aisyah. Akan ada bangsa kafir macam tu. Kalau ada Nabi sekarang, we must believe. Tidak. Dan tahulah Nabi ada sekarang. Slogan cemerlang, gemilang, terbilang, tak bubuh. Bersih, cekak, amanah, tak payah. Dengan sendirinya ada rasa tanggungjawab. Cuba kita kat saya, berapa kes penceraian berlaku zaman Nabi SAW. Suami tak penting diri sendiri, isteri tak penting diri sendiri, anak-anak tak ego dan kelebihan dia dapat. Seorang ayah mengadu ke seorang anak mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayahku bila datang ke rumahku, dia selalu mengambil barang-barang dalam rumahku. Isteriku mengadu padaku, Ya Rasulullah, ayahku tatkala datang ke rumahku selalu mengambil barang-barangku, mengadu isteriku padaku." Kadang-kadang ayah dia mari tengok ada pinggan banyak, dia ambil pinggan balik 2 pinggan balik rumah. Kalau beras banyak, beras buat balik. Kalau ada mangkuk balik. Isteri mengadu, "Abang, kenapa ayahmu selalu mengambil barangku?" Pergi mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ku nak mengadu padamu tentang sikap dan perangai ayahku bila datang aku." Lalu Nabi memanggil adik Nabi. Nabi tak suka dengar sebelah pihak. Pasti orang perempuan mengadu masalah suami saya bla 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 bla. Saya kata sila pergi pejabat agama. Saya takkan layan masalah orang orang. Orang perempuan kalau dia cerita kat kita, saya nak kencing pun tak sempat. Ni perempuan ni sama je. Dia banyak ke rumah tangga ni, kalau 10 tu 10 lah perempuan mengaku kat kita. Saya kata muslim dan agama pun di sana, orang pejabat agama, kerajaan beribu, siapa dapat taik telinga berayak, taik punya juga semua syirik juga. Ringkaskan, Nabi panggil ayah, "Wahai pakcik, betul ke sebab laporan tadi?" Ni Naruto bercakap. "Betul lah ya Rasulullah. Apakah betul pakcik mengambil barang-barang di rumah anak pakcik?" "Betul ya Rasulullah." Apa jawab? "Kenapa buat macam tu?" "Ya Rasulullah, dulu ketika dia susah, dia menyusah. Dulu ketika dia susah, aku disusah. Sekarang dia senang, aku menyusah.
dia makan semua makan, minum, pakaian, semuanya atas keringanku. Apa yang dia ada di waktu itu. Ini sawat ke ni? Sekarang aku aku mengharapkan dia membantuku pula. Apakah tidak boleh ku lakukan sedemikian rupa? Nabi jawab apa? Mai sahabat. Nabi panggil dia, anta wa maluka li abika. Allahu Akbar. Tengok Nabi ada kamu dan harta kamu adalah milik bapa kamu. Dah balik. Pesan kat diri kamu jangan banyak sangat mengadu. Sebab tu yang belum kahwin belum. Haji dah kahwin, dah kahwin nak kahwin lagi boleh. Kalau nak cari isteri, Nabi letak agama nombor 4. Sebab 3 yang pertama orang cari cantik, berharta, keturunan. Nabi suruh cari ada agama. Bekas agama ni pula contents or al-muhtawi yahtawi, yakni 2 benda, akhlak dan juga agama. Ini benda yang paling baik. Jadi bila Nabi kata kamu dan harta kamu adalah milik siapa? Ayah dan ibumu. Tak kata apalah kawan tadi ni. Kalau ayah nak ambil apa, ambil lah ayah. Sudah kisah dah gitu. Tapi ayah pun tak ambil dah. Sebab dapat maklumat anak dah mengadu dia. Ayah pun rasa malu. Subhanallah. Sebab tu saya nak bagi tahu, kalau Nabi once upon a time, dalam hadis sebut iaitu innama mathali wa mathalu ummati karajulin istawqada naran faja'alatid dawabu wal farashu yaqa'na fihi fa ana akhidhun bihujadikum wa antum taqahhamuna fihi. Allahu Akbar. Ceritanya Rasulullah dah lama dah. Nabi kata apa? Perumpamaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamaan aku dan kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaikan seorang lelaki yang membakar api, yang menyalakan api. Ini contoh, aku dan kalian ibarat macam orang yang menyalakan api. Masalah dia, apa hukum api ni? Apa hukum api ni? Panas. Panas dia apa? Membakar lagi, menggentung lagi, menghangus lagi, lagi lah. Paham tu? Nabi ni maksud dia between you and your prophet is apa dia? Ibarat seorang lelaki menyalakan api. Jangan mari api. Kita nak sampai ke Nabi, ada api di tengah-tengah tu. Tapi Nabi menyelamatkan fa ana akhidhu bi hujjatikum. Kamu. Saya potong hadis sikit. Sebelum fa ana akhidhu bi hujjatikum ini, Nabi kata apa dia? Faja'alatid dawabu wal farashu yaqa'na fihi. Walaupun ada orang
menyalakan api yang besar yang tinggi, tapi masih ada binatang-binatang kelkatu tetap nak pergi main api. Tapi kata Nabi, fa ana akhidun, aku samakan kalian dengan main api, tapi wa antum taqhamuna fihi, kamu ketegak, kamu degil, kamu nak main api juga macam binatang tadi. Maka kita tidak ada apa-apa hubungan. Hadis ini berada zaman Nabi, dan Nabi ada, sahabat Nabi ada, dan hadis ini hadis Sahih Bukhari yang wajib kita terima pakai selepas Al-Quran Karim kata Allah Azza wa Jalla. Apa maksudnya? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal jelas, halal itu ada pokoknya, haram pun dia itu api. Bukan dimut dengan air, bukan panaskan dengan api. Tapi celah-celah itu ada unsur-unsur syubhat, kesamaran yang kita tak tahu. Dah tahu sama, siapa buat ni, ayak ni siapa buat ni, kau beli kat kedai mana, beli kat kedai bawah, tu siapa punya, itu bukan orang kita jual. Tantah, wallahu alam, pinggan dia mendus, wallahu alam, kita kata apalah, aku tak nak makan. Faman waqa'a fi syubhat, siapa buat benda syubhat tadi, dia ragu, dia duduk dalam benda haram, duduk dalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, selamat umat. Sebab itu saya kata tadi, tidak berani mereka yang mengaku golongan homoseks, LGBT, golongan hak jenis pelik-pelik, contoh dia orang tak berani belarak macam tahun lepas 2019 dia orang buat belarak kat KL, minta hak asasi LGBT, minta dibenarkan lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Tapi rasa-rasa macam tak ada apa-apa pun kan? Ada ke? Tak ada. Mereka berselindung di hak asasi manusia. Ini tuan-tuan dan perempuan nak bagi tahu kepada kita, kalau Nabi diam, kalau Nabi saya tak macam orang saja, jaga kawasan saya, saya jaga kawasan ni, semua ni alim ni, semua janggut-janggut macam sini. Tapi bila Nabi tak nak apa jadi? Ketika azan berkumandang, di waktu maghrib, di waktu petang, burung-burung kesarang pulang, tapi manusia masih berlalu lalang, makan di waktu petang, azan berkumandang. Kalaulah ada Nabi, mereka pasti tak berani. Kalau nak main bola, Nabi tak larang, itu sunnah, tapi jangan sampai memecah azan maghrib. Kalau Nabi ada hari Jumaat, bila azan orang tak berani berjaga, orang takkan bagi, orang akan makan kedai. Saya tak apa, kak, saya ni musafir. Hai musafir, tak musafir, jalan masuk. Orang perempuan jangan bagi alasan. Faham kan? Arwah almarhum tuanku Tono, 2 kalilah pengalaman depan apa namanya ayahanda
Sultan Ahmad Shah almarhum. Tak lunak sayang ni, dan Hindustan suka dia. Puk tangan dia. Kita faham tak? Saya nak ceramah serius sangat pun macam kan nanti jadi macam ni kan, lemau kan. Faham lah tu. Walaupun ada ketawa-ketawa, insya-Allah dapat kebaikan. Sebab mencuit hati kita. Allah, betul juga Ustaz tak? Gelak-gelak tapi kena kita. Kalaulah ada Nabi di janda baik atau janda jahat, berani nak buat benda maku. Yang keruh di alam semua sebablah Nabi tak suka buat benda maku. Alah si janda baik. Mak, minta maaf cakap kasar ini selawat pertama. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Betul-betul? Zahara dinul muayyan bizuhur. Apa dia? Apa nama? Nabi Ahmad. Dah lama tak selawat. Lepas selawat elok turun komentar. Selawat tadi kalau bisa menyebarluaskan dan membawakan ayat ya sesampai ya di kalangan kelompok-kelompok Yahudi ya, tetapi sesampai Nabi di Madinah, Nabi mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Ya, menarik berapa orang yang kita baca dalam sirah, Nabi mempersaudarakan antara yang menarik. Saya nak teruskan dengan tuan-tuan ialah kita tengok bagaimana Nabi menyatukan Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Bila disampaikan di Madinah, yang datang selesai bila Nabi mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' tak siapa? Ansar, seorang yang Madinah. Ya, dikatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, kamu kan tidak tahu aku ada dua kebun, dua ladang yang besar. Ya, kamu tidak tahu aku ada dua isteri. Kamu pilih kebun yang mana, aku akan bagi satu kebun itu pada kamu. Dan kamu pilihlah mana isteriku yang kamu berkenan, aku akan ceraikan dia, dan nanti kalau dia habis iddah, kamu kahwinlah dengan bekas isteriku ini. Tuan-tuan sekalian, saya nak gambarkan bagaimana persaudaraan yang ditahukan oleh Nabi SAW sampai tahap sahabat-sahabat disanggup berkorban segala-galanya. Kenapa? Kerana mereka cinta ke Rasul, kerana mereka mencintai Nabi SAW.
Lihat kisah ringkasnya tuan-tuan. Abdurrahman bin Auf kata apa? Terima kasih wahai Sa'ad bin Rabi', aku tak perlu semua ini. Kamu tunjukkan kepadaku di mana pasar. Dan orang niaga ni tuan-tuan, memang dia otak bisnes, dia pandai niaga. Ya, sebab tu Abdurrahman bin Auf, ya, waktu dia duduk di Mekah, dia tanya di mana pasar, dan lepas pada tu dia berniaga. Dia berniaga di pasar sehinggalah perniagaannya semakin maju, sehinggalah dia menempa sekali lagi kejayaan dan dia kaya sekali lagi di Madinah. Buktinya, waktu dia wafat, dia meninggal, dia ada 4 isteri dan setiap isterinya dia meninggalkan 80,000 dinar. Kaya tuan, sebab tu kita orang Islam pun macam Ustaz Asli sebut tadi tuan-tuan. Ya, kalau Nabi ada, andaikan Nabi ada bersama kita pada hari ini, tak mungkin orang Islam boleh beli lagi barangan-barangan yang bukan Muslim. Betul tak betul? Sepatutnya kita kena utamakan produk Muslim. Sebab tu mengutamakan produk Muslim ni kewajipan tuan-tuan. Beli produk Muslim. Kalau semua orang Islam alert dalam benda ni, ya, tadi Ustaz sebut apa? We must believe. Kita mesti mengiyakan bahawa kita mesti mengutamakan produk Muslim. Orang Islam mestilah utamakan Islam. Makanan ikut Islam, pilih dalam bab makanan ikut Islam, pakaian ikut Islam, penampilan ikut Islam, ya, nak bersukan ikut Islam. Ya, tadi disebut, ya, bersukan. Nabi tak ajar sampai kita langgar waktu solat. Bersukan, Nabi tak ajar sampai kita caci maki. Ya, main-main tapi sampai caci maki. Ya, saya ada pengalaman dulu, Ustaz, main bola. Tapi main bola dengan geng anak-anak muda ni, dia tahu kita ustaz. Jadi waktu dia terajak cakap tu, jelang, ustaz, sorry, jaga mulut ustaz dia. Sebab ustaz yang main dengan dia. Ya, tapi bila kita sepak, hak lemah ni siap dia orang bagi ruang ni. Kita ustaz sepak. Memang senang lah nak sebab aku masih ustaz sepak. Ya, saya dah sebut tuan-tuan sekalian. Ya, main jaga aurat. Ya, main bola jaga aurat. Mainlah apa pun kita nak main, aurat kita jaga, solat kita jaga mulut percakapan, jangan ada unsur-unsur perjudian. Ini yang Nabi ajar. Ya, suka riyadhah silakan. Ya, kerana apa? Kerana al-aqlus salim fi jismi salim. Al-aqlus salim fi jismi salim. Akal yang sehat sejahtera ini terletak kepada tubuh badan yang sehat dan sejahtera. Maka saya nak sebut beberapa perkara yang Fadil Ustaz sebut tadi. Pertama ialah penyatuan ummah. Hari ini tuan-tuan, kita kena bina penyatuan. Kita kena jaga kesatuan orang Islam. Orang Melayu Islam boleh bersatu ni nikmat ni tuan-tuan. Betul tak betul? Betul tak betul? Sebab tu kita Malaysia ni pula tuan-tuan, agama persekutuannya Islam. Yang majoritinya adalah orang Melayu. Kan pelik tuan-tuan, kalau orang Islam, orang Melayu Islamnya boleh pilih sokong orang bukan Islam sebagai pemimpin dia, sebagai teman dia, sebagai karib dia, teman musafir, sedangkan di sana ada orang Islam. Sebab tu Nabi kalau ada waktu ini, ya, macam Ustaz sebut tadi lah, ya, barangkali ramai yang akan mati. Kenapa? Kerana dijatuhkan hukuman, kerana banyak perkara yang dibuat yang melanggari akan syariat yang Nabi SAW datangkan. Kita bercakap tentang cinta Nabi, sayang Nabi, syariat Nabi macam mana? Ibadat yang Nabi anjurkan macam mana? Solat kita macam mana? Puasa kita macam mana? Zakat kita macam mana? Kehidupan sunnah dalam rumah tangga macam mana? Kehidupan sunnah. Saya katakan tuan-tuan, sayang cinta kita kepada Nabi, kita kena berusaha seraya upaya mengamalkan sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan tolong jawab, jawab pada hati masing-masing. Berapa hadis Nabi yang kita hafal? Ada di rumah kita kitab-kitab hadis. Ni ayah-ayah, ibu-ibu, ada di rumah kita kitab-kitab hadis. Tahu macam mana Ustaz Asli sebut tadi? Dia lagi rumah satu orang Ustaz. Ya, kotak rokok ni penuh dinding daripada awal ni sampai hujung. Penuh dinding. Sebab apa? Sebab dia nak bagi tahu dia pada cucu cicit dia bahawa Tok Ki, Tok Wan ni isap rokok dulu. Daripada usia muda sampai usia ganjut, tua berusia ni 70-80 masih isap rokok. Dia ni macam-macam jenama rokok. Daripada rokok yang lama-lama sampai rokok yang tertinggi. Apa motif kita buat macam tu? Kita nak tunjuk pada siapa? Kita nak tunjuk, kita nak dapat pahala. Saya nak tanya tuan-tuan, dapat pahala ke tak? Tak dapat pahala pun.
Tak ada manfaat. Ya, Arab kata manfash. Ya, tidak ada manfaat. Jadi kalau ada kitab tersusun, alhamdulillah. Lepas tu tuan-tuan, pastikan buku-buku hadis kita hadis ada di rumah kita. Yang kedua, tuan-tuan, miliki sirah Nabi, miliki kitab sirah Nabi. Saya nak cadangkan tuan-tuan, miliki kitab sirah. Antara kitab sirah yang boleh kita miliki, yang mudah kita baca, mudah kita faham, ialah kitab Rahihul Makhtum. Rahih Makhtum ni tuan-tuan, kitab sirah, ya, ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Kitab ni menariknya tuan-tuan, saya nak sebut kenapa saya cadangkan kitab Rahih Makhtum ni. Rahih Makhtum ni dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Mubarak Furi. Dia ni bukan orang Arab tuan-tuan. Tetapi menariknya tuan-tuan, saya nak bagi tahu, ya, kitab ini pernah mendapat juara tempat pertama, nombor 1 dalam pertandingan mengarang, menceritakan, mengkisahkan Nabi SAW dengan naratif ceritanya yang mudah, yang hampir-hampir paling tepat. Ya, jadi tuan-tuan boleh beli buku ni, belilah dengan niat, ya, bihusnin niyah, kita beli kerana kita cinta sayang kepada Nabi. Dan Nabi suruh alimu auladakum salasa khisal, ajar anak kamu, ahli keluarga kamu 3 perkara. Pertama, hubbu nabiyikum, kena ajar anak-anak kita ni kenal Nabi. Macam mana kita nak kenal Nabi kalau kita tak? Macam mana kita nak cinta Nabi kalau kita tak kenal Nabi? Tuan-tuan, soalan yang akan ditanya nanti waktu kita meninggal dalam kubur, apa soalan yang mula-mula akan ditanya? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Macam mana kita jawab kalau hidup? Wa man nabiyuka, siapa Nabi kamu? Macam mana kita nak kenal Nabi kalau hidup di atas dunia ini kita tak kenal Nabi, tak berusaha mencintai Nabi, ikut sunnah Nabi, hafaz, buat apa yang Nabi suruh, tinggal apa yang Nabi dalam. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, untuk round yang kedua ni, round yang terakhir, saya nak serah semula pada Al-Fadhil, ya, Ustaz Aslim, ya, untuk meneruskan bicara kita pada malam. Tapi sebelum tu tuan-tuan, saya nak maklum tadi, lupa nak maklum awal, ya, kita punya forum santai malam ni disiar langsung secara live oleh audio kuliah. Ya, boleh share, sebar-sebarkan, ya, di page audio kuliah. Ya, kemudian yang kedua saya nak maklum, di luar sana kita ada kaunter daftar pemilih. Ya, wakil SPR buka kaunter kat luar. Tuan-tuan, dalam khutbah Jumaat di Pahang ni tuan-tuan, bulan lepas disebut tiap-tiap minggu hari Jumaat, antaranya diperingatkan kepada kita orang Melayu ni tuan-tuan, 4.2 juta lagi yang tak daftar sebagai pengundi. Ya, jangan kita rasa tak penting. Ya, sebab apa? Sebab kita nanti kalau kita daftar, barulah kita boleh memimpin, boleh pilih pemimpin yang kita nak angkat. Baru boleh kita nak memangkah, kita nak. Sebab penting, kenapa? Kerana pemimpin inilah yang akan menentukan nantinya dasar keputusan negeri dan negara kita ini. Kalau kita angkat salah orang, banyaklah kesalahan, kesilapan yang bakal dibuat. Tapi kalau kita angkat orang yang betul, orang yang amanah, orang yang takut pada Allah, maka banyak benda lah yang dia buat keputusan itu, dia akan mengambil kira Allah perintah apa, yang Allah suruh apa, yang Allah larang apa, yang Nabi suruh apa, yang Nabi larang apa. Ya, tuan-tuan, di luar ada kaunter, nanti boleh pergi ke kaunter. Ya, mudah saja bagi nombor YC, nanti akan ada pembantu petugas di luar tu untuk bantu tuan-tuan yang belum daftar sebagai pengundi, boleh daftar sebagai pengundi di luar, insya-Allah. Yang ketiga, sambil Ustaz Asli nanti saya nak serah ni, saya nak lancar derma malam ni. Ya, insya-Allah derma untuk kelangsungan program-program dakwah, ya, yang dianjurkan secara bersama, ya, Abrar Camp Malaysia, Mahat Tahfidzul Quran Darul Abrar dengan masjid-masjid di sekitar daerah Bentong ni, insya-Allah. Tuan-tuan, saya lancarkan derma. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lancarkan derma, boleh masing-masing lah. Ini bisa. Masing-masing ya, tak payah mengedah. Tuan-tuan letak tu, bismillah, seluruh poket, seluruh pukul semua letak. Tolak tabung. Boleh tuan-tuan? Insya-Allah. Ya. Nabi kata, ma naqasa min malin sadaqah, tak akan berkurangan infak harta benda orang yang bersedekah. Boleh edah-edarkan, ya, tak penting sangat berapa nilainya, yang penting kita bagi, ya, insya-Allah fi sabilillah. Ya, mudah-mudahan ada nilaian yang besar di sisi Allah, akan memberatkan mizan hasanah kita, insya-Allah. Boleh edar terus nanti sampai sana, boleh pergi ke kawasan, ya, kawasan muslimat. Jadi untuk meneruskan bicara kita pada malam ini,
Ya, saya mempersilakan Fadil Ustaz Haslin ya untuk meneruskan bicara kita pada malam ini dan terus membuat kesimpulan ya kepada pertemuan kita insya-Allah. Fadil tafadhal masykur. Terima kasih kepada Ustaz Aslan, ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Tadi saya ada sebut dalam sebuah hadis sahih Imam Al-Bukhari meriwayatkan, iaitu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas. Tidak sempurna iman seseorang itu segala aku lebih cintai daripada bapa atau maknya, anak-anaknya dan rakyat jelatanya, masyarakat. So hadis ini boleh kita panggil sama ada tafsirul Quran al-ayah bil ayah ataupun al-ayatu bi al-hadis. Jadi saya nak ambil di sini ialah kalau siapa ada handphone, macam mana kita ni jauh daripada Nabi. Tajuk kita sekarang ni law kana bainan al-habib. Saya akan bincangkan tentang al-hubbu, ya, al-hubbu, cinta tu macam mana. Jadi antara benda yang menyebabkan kita jauh daripada Nabi ada 8. Yang tertera di dalam kalam Allah Al-Quranul Karim, surah At-Taubah ayat 24. Siapa yang ada handphone, kalau ada, dibuka surah At-Taubah ayat 24. Mula-mula dibunyi qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, sampailah fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Itu ayat dia panjang, ya, panjang. 8 benda. So 8 benda ini Al-Quran ini, ya, 7 perkara yang 8 perkara boleh menjauhkan kita dengan Nabi, jauhkan kita dengan Allah. Lalu Nabi sebut dalam hadis disebut, iaitu tidak sempurna iman seseorang jika sekiranya aku, ya, tidak dicintai lebih daripada mak ayahnya, anak-anaknya dan masyarakat atau rakyat jelatanya. Ini antara na'udzubillah min zalik. Sebab hari ini fitnah itu berlaku kalau kita berkeluarga ialah kerana melayan karena anak-anak dan isteri. Dalam Quran jelas, innama amwalukum wa azwajukum aduwwal lakum. Ada ayat dia lepas tu, anak isteri ni macam musuh, macam anak-anak ni. Dan ada ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Ada ayat dia yang menyebabkan kita ni jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada satu kata bahasa Arab, kata-kata hikmah, dia menyebut antaranya iaitu man idda'a hubban nabi bighairi tiba'in fahuwa kadzabun. Man idda'a hubban nabi bighairi tiba'in fahuwa kadzabun. Barang sesiapa yang mendakwa-dakwi yang dia sayang Nabi tapi tak ikut Nabi, dia pembohong besar. Nampak kan? Dan kata-kata bahasa Arab juga, kata-kata hikmah, min tamami hubbil mahbubi ayuhibba ma yuhibbuhul mahbubu. Bunyi tu bahasa Arab yang berkata Hindustan yang saya faham pula, ya. Min tamami hubbil mahbubi ayuhibba ma yuhibbuhul mahbubu. Daripada kesempurnaan cinta kepada orang yang kita cintai, mesti mengikuti atau mencintai apa-apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Nampak kan? Kalau Nabi tak suka biarkan misai panjang lebih 40 hari, kita kena trim misai. Nabi tak suka bulu ketiak, bulu kemaluan panjang lebih 40 hari, bila buang-buang dan tanggalkan. Nabi tak suka. Dalam hadis sebut, saya belajar hadis ni matan ni di Pakistan. Nabi tak suka kalau kuku kita panjang lebih dari 40 hari, tapi janggut biar berhari-hari tak apa. Tengok,
Nabi tak suka bibir kita tertutup misai. Nabi kata itu sunnah para Majusi dan Yahudi dan Nasrani. Nabi kata khaliful Yahuda wan Nasara, kamu hendaklah bercanggah dengan sunnah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nabi tak suka bulu ketiak panjang lebih 40 hari. Yahudi suka sekali, biar panjang boleh gosok gigi. Bulu ketiak panjang, boleh buat tali temali. Biarkan bulu kemaluan panjang, ya Allah, bukan 40 hari 40 tahun. Nak kencing je nak cari. Faham tak? Itu bukan sunnah Nabi. Sebab Nabi tak suka, Nabi tak suka, aku pun tak suka. Min tamami hubbil mahbubi ayyuhibba ma yuhibbuhul mahbubu. Allahu akbar. Nabi suka makan dengan tangan kanan, kita cintakan kekananan. Nabi suka masuk jamban ke kirian. Nabi masuk masjid suka kanan, kita masuk masjid gunakan kanan. Nabi keluar masjid kaki kiri, gunakan kiri. Why? Because we love Nabi. Tiba-tiba boleh terlupa makan mi kari tadi. Terlupa, Allah terlupa. Memang mangkuk ayun. Ada ramai orang terlupa makan sedap, Masya Allah, very tasty, very delicious. Terlupa kata Alhamdulillah. Jawapannya apa dia? Innalillah. Nampak? Berapa ramai makcik-makcik keluar rumah tadi baca doa keluar rumah. Paling mudah kata Nabi baca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahi. Lalu ada suara menyebut kepada kita, hudita kufita wuqita. Allahu akbar. Bila kita nak keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Mari janda baik semua, baik janda. Tak jumpa janda jahat. Alhamdulillah. Bila bersin Nabi tak kata alhamdulillah, bukan bersin Hashim. Excuse me. Nabi terkejut, Nabi bertakbir Allahu Akbar. Kita mak kau pocut mangkuk betul. Tuan faham tak? Sebab tu bila main bola suka maki-maki, bukan main bola orang politik pun suka maki-maki. Oi, dalam Facebook tok guru dia maki, dia kata tok guru tu babi. Memang celaka betul yang menulis dalam Facebook tadi. Kalau aku jumpa dia, aku pijak-pijak macam ular lidi. Aku benam dia dalam sawah padi. Memang celaka punya manusia. Ni puak-puak RBA ni. Tandan. Ha? Pantun. Syair. Rasulullah boleh buat ke? Ha? Rasulullah boleh buat? Tak mana. Saya baik dia mengaku. Dibuka semua orang serba boleh, betul tak? Ustaz Roslan dia memang mahir buka mak tahfiz, tapi saya satu pun tak ada lagi mak tahfiz. Saya hanya bantu kawan-kawan buka mak tahfizul Quran. Kalau semua Ustaz Roslan pun menyanyi macam aku nak duduk tahu mana? Tengok ada seorang ustaz yang janggut panjang tu,
dekat Terengganu kan, dia ceramah Masya Allah, tapi dia tak boleh nak berbual nyanyi. Dia pandai main gitar. Yang aku boleh menyanyi, tapi ku tak pandai main gitar lagi. Lalu kombinasi antara kami berdua, maka tercernalah ceramah Maulid Nabi malam ini. Jangan rasa dengki, haram ku dengki pada dirinya, dan dia juga boleh iri hati dengan saya, sebab semua yang kita ada adalah datang daripada siapa? Yes. Allahu Akbar. Sebab itu Nabi kata, ulama kata, hubbun Nabi prosesnya paling kurang ada 3, paling lebih 2 kurang, paling lebih 3. Apa dia? Hubbun Nabi salah satu aqsamin. Cinta Nabi ada 3 cara dia. Apa dia? Hubbun Nabi zikruhu sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Selawat. Bila zikir Nabi sebut apa? Kalau zikir nama Allah sebut apa? Allah, Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya 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 Allah, 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 Allah ya Allah. Bila zikir Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang paling baik pada macam kita buat tahiyat, kama sallaita ala Ibrahim, selawat habis-habis, pendek ringkas, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam hadis sahih Nabi pernah berkata, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan berselawat kepada umatku 10 kali dengan berkat dan rahmat Allah. Yang kedua, Allah akan hapuskan 10 kesalahan umatnya. Yang ketiga, Allah akan angkat darjat 10 darjat. Selawat hanya sekali, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa kali dah? Nabi pernah bersabda dalam hadis sahih juga, barang siapa yang berselawat pagi 10 kali, petang 10 kali, maka berhak dan wajiblah baginya syafaati. Allahu Akbar. Adik-adik selawat tadi terbawa tu kali dah. 10 kali pagi ibu-ibu nak baca air kopi, air holik melo tertarik, kopi tarik. Selawat Allahumma salli ala Muhammad, Allah. Selawat 10 kali. Awak dah bengong sangat. Dia nyanyi, alah manjeling, tak payah menjeling, pam nampak sekali. Bodoh punya bini ni. Basuh bekas, basuh Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad 10 kali in the morning and 10 times evening. You can get, you don't worry about recommendation from Allah's Prophet, you know. Betul tidak basuh aku ni? Baca Jepun pun ada. Kak, selawat 10 kali pagi, Kak. Yang jadi cikgu naik kereta, klik buka, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli Muhammad 10 kali pagi. Nak balik pula pada petang nanti 10 kali lagi. Nabi kata, maka satu kewajipan bagi dia dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila
akhirat. Hadis juga hadisan riwayat Imam Ad-Dailami, kata Nabi sallallahu aksirus salata alayya, perbanyakkan selawat ke atasku, fa innallaha wakala bi malakan 'inda qabri, fa idza shalla rajulun min ummati fa akhbarani malakun anna ibn fulanin yusalli wa yusallim alayka ya Rasulullah sa'atan. Nabi jawab balik selawat dia. Apa maksud dia? Perbanyakkan selawat ke atas aku, kan? Kerana Allah telah melantik satu wakil aku, yakni malaikat jadi wakil aku. Dia berada dekat kubur aku. Bila seseorang tu selawat, malaikat kata, ya Rasulullah, inna fulan ibn fulanin yusalli wa yusallim alaik sa'atan. Wahai Rasulullah, contoh-contohlah, contoh apa nama dik, nama apa dik? Apa? Afghanistan. Apa? Afif Amiruddin. Bulah. Kan? Katalah Amiruddin, dia selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat. Malaikat dengar tak? Malaikat dengar tak? Malaikat ni dia kena communicate. Malaikat kita dia communicate, malaikat yang khas jaga kubur Nabi. Dia kata, wahai perwakilan kubur Nabi, ya, Amiruddin dekatnya dah baik, berselawat ke atas Rasulullah. Baiklah, laporan diterima, roja and out. Ya Rasulullah, Amiruddin selawat. Maka Nabi kata, aku balas balik. Kaifa nazkuru Rasul sallallahu alaihi wasallam bi salawatir Rasul. Macam mana kita nak zikir pada Nabi? Ialah selawat. Sebab tu kalau kita bergaduh macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi, berhenti. Belum kata Nabi ada ni. Orang kalau jenis ingat Nabi, kalau orang Arab lah, kita naik teksi bergaduh dekat Tan'im, berebut penumpang, berebut jemaah, bergaduh ni kita bergaduh, sallu ala Nabi ya Syekh, Allahumma salli Muhammad, terus putih, tak bergaduh dah. Kalau kita gila babi terus. Ni pengalaman di Mesir, Alhamdulillah, makin hamun, bahasa bunyi macam sana jangan bunyi babi, dia khinzir, bukan khinzir apa nama, kaldai, dia suka bukan bahasa kaldai. Himar, ish himar hada, ahmak, himar, macam itu. Bila bergaduh, mana taqul? Anta ahmak, himar, bila bergaduh, kita kata sallu ala Nabi ya Syekh, Allahumma salli Muhammad. Taqul relax. Nabi tak ada depan mereka, hanya selawat Nabi meleraikan pergaduhannya. Allahu Akbar. The power of salawat Nabi, dia akan ingat Nabi, insya-Allah dia akan jadi baik. Dek, salawat Nabi ni bukan malu Nabi je. Nak tidur baca salawat Nabi 10 kali, ibu-ibu. Kalau suami ibu degil-degil barang-barang sangat semayang, payah. Contohlah, mak masak beras tadi, tangan. Kalau nak buh gulai pun, air gulai tadi ni, ambil tangan air bunyian, golek dalam gulai tu pula. Nampak buruk benar. Masa nak ambil air dalam nak masuk jadikan gulai tambah tu, celup tangan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tuang. Bukan suruh suami tunduk kat kita, tapi suami tu biar kita suruh dia buat baik, dia akan buat baik. Ada orang, ada ibu yang suami dia tak semayang, dia mari masjid. Abang, jomlah pergi masjid. Orang dah berlaku dia. Hampir. Aku bagi hampir kau fak tua. Ni laki jemput isteri yang solehah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berilah hidayat pada suamiku
Aku cinta kepada suamiku, dialah yang telah mengkayakan aku, menyenangkan aku. Berilah hidayah pada suamiku. Bukan hidayah orang. Tiba suami kata, terima kasih kerana awak tolong doakan hidayah tu datang dekat abang. Pula dah. Apa nama budak tu? Siti Nur Hidayah. Pada muka kau. Rezeki tu. Alhamdulillah kita suami. Bertaubat tu orang tua tu. Kan? Doa. Betul tak? Asiyah tak putus asa berdoa kepada suaminya yang dilaknat Tuhannya. Fir'aun laknatullah, walau Fir'aun dalam neraka, tapi Asiyah tetap dalam Allah. Nabi Lut, Nabi Nuh dalam syurga, tapi doa jangan putus asa, Kak. Zikir nama Nabi. Ya Allah, berkat selawat aku ni, ya Allah, biar anak aku tu jadi baik. Ibu-ibu jangan duk bincang bab rezeki ke anak-anak, bincang bab agama. Rezeki ni, percaya ibu-ibu, saya pun lebih kaya daripada mak saya sekarang. Rezeki ni babi gila pun dapat makan, belum gila babi lagi. Nampak? Jangan duk plan macam tak raya plan anak jadi baik. Anak soleh ni ibu-ibu kena ingat ada dua kategori, dua cara. Kalau setakat baik dengan kita mak ayah, semayang haram, adik-beradik haram jadah, itu bukan anak soleh, itu anak baik saja. Anak soleh ialah solat dia tak tinggal, semua bagus, pakaian dia macam adik-adik perempuan kita pakai cantik, elok tutup aurat, dan dia baik dengan kita. Itu anak soleh. Oh, dah anak soleh. Anak soleh alhamdulillah lah. Kak Leo alhamdulillah lah, sebulan tak kat 2,500. Baguslah anak hamba orang. Anak saya lebih kurang tenang orang. Dua khonok no, kalau 2,000 seorang 12,000 sebulan, jangan terkedah dah no, lepas tu. Tapi pakai dia Masya Allah, macam wakil tonton kat sini. Contoh, pakainya Masya Allah, benda yang dilaknat oleh Allah. Semayangnya innalillah, suami astagfirullah. Itu bukan anak soleh. Sebab tu train anak, train dia daripada banyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah, iaitu zikrun Nabi bil qalbi. Sebut nama Nabi dalam hati. Pemaksud dia, tadi sebut tadi, orang pertama tadi, nak makan ingat Nabi kata apa? Baca bismillah. Kentut. Tahu kentut? Ke sini ada bahasa lain. Kentut. Orang kita bila kentut suka ketawa, Ustaz. Betul atau tidak? Put. Cik, apa kentut sebut. Jangan dengar. Tut, alhamdulillah. Kena merajang free. Dek, ibu-ibu sekalian, pernah dengar cerita saya kan 4 bulan dalam hospital kan? Masalah belakang, infection so very high. CRP, protein dapat kuman dalam darah tu lebih kurang 60 lebih kurang. It's not below but above. Tinggi. Operation. Apa sebut lupa pergi ke situ pula dah. Anda siapa sebelum pergi hospital apa tadi? Ingat tak Ustaz cakap apa tadi? Sebelum Ustaz pergi ke tajuk hospital tadi ni. Terima kasih. Ingat kentut. Satu hari, bukan satu hari, banyak kali saya operasi ada 3 kulit. Doktor kata, start jalan you boleh lumpuh. Memang saya tak boleh berjalan dah. Saya tak boleh pijak bumi. Di kanan saya macam kaku. Kalau gerak saya akan menangis sakit. Nak turun wheelchair selepas 52 bulan hari yang ke-80 baru saya boleh turun wheelchair, baru saya boleh mandi berak di dalam bilik air.
Sebelum tu semua isteri saya yang buat kerja, kencing saya semua. Tapi satu hari ni saya bayangkan nikmat kencing dan berak. Saya tak boleh nak kencing. Rasa kencing ni, rasa nak kencing, tekan, tak mau keluar. Tapi bila tekan, benda sakit. Sakit. Allah sakit, ya Allah sakit. Nak kencing sakit. Apa pernah kencing sakit? Tak ada. Ibu-ibu duduk bermak, keluar. Hampa berdiri ke duduk, keluar. Saya ni ready dah ni. Sebab kencing saya kena pakai botol, isteri saya masukkan, saya punya kalak saya, kencing lah, penuh sebotol, buang kan. Tapi tak boleh buat. Waktu itu terbayang nikmat sihat. Berapa ramai orang berani kencing sebut nama Alhamdulillah. Siapa yang mengajar lepas kencing berak kata Alhamdulillah? Siapa aja? Nabi SAW. Berarti zikrun Nabi bil qalbi. Maksud dia, kita buat kerja, ingat, nak minum jangan tangan kiri, kena ambil tangan kanan. Kemudian nak teguk air, jangan lebih over than 3 times. Maksud contoh gini, kita minum 1, 2, 3, stop. 1 nafas 3 kali teguk. Because yang keempat menyebabkan kita punya karbon dioksida akan merosakkan apa itu. Habib pula tuan-tuan. Nabi tak bagi minum ni ayat macam ni. Dengar, jangan letak bibir kita dekat bibir botol. Orang bila minum dia menafas tak? Dia boleh merosakkan. Tiba-tiba you tak tahu ustaz berkat juga, tapi orang tak tahu saya sakit apa, so penyakit akan terkena dalam air ni, you pula minum akan berjangkit. Subhanallah. Nak minum boleh, kalau tak ada gelas, jarakkan. Walaupun dalam hadis tersebut botol, tapi sebut jarah yang kulit tu buang di bawah, orang bakal tahu. Kita jangan buat macam tu, merosakkan air satu jarah tu. Siapa yang ajar? Kalau ingat Nabi nak buat binatang apa pun, tanya Nabi dulu, baru terasa Nabi ada depan kita. Nak berludah, Nabi tak bagi ludah belah kanan, Nabi tak bagi ludah belah depan, Nabi suruh ludah belah kiri. Push. Apa kata Nabi? Allah sentiasa berada di hadapan kamu. Bukan Allah nak kata Allah duduk di depan. Nak cerita pemerhatian Allah tu, dia tengok kita tu, bukan dia kat belakang. Ludah ibarat macam ludah Allah. Allahu Akbar. Sampai peringkat dia macam tu. Siapa ajar dek? Nah, dalam Quran tak ajar. Tapi adab ini diajar oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahit getih perjuangan Nabi demi umatmu yang tercinta. Ini banyak poin dengan hati. Nama apa? Kita nama kan orang perempuan pergi kampung belajar Quran dan sebagainya. Ada orang lelaki kata, "Jo, Linda, you free tak petang ni?" Kenapa? I want to meet you lah Linda. Oh my god. Bodoh muka kali god. Minta maaf saudara, saya wanita muslimah, saya tak boleh berduaan dengan saudara. Sebab saya ingat Nabi kata, kalau you dengan I berdua, pasti salisuhuma asyaitan. Solve the problem masalah sosial dek. Iya. Ni contoh-contoh yang cukup menarik. Tak akan jadi berzina. Nampak tak? Jiran-jiran hidup berjiran kan. Nabi kata tidak beriman, wallahi la yu'min, sekali, wallahi la yu'min, 2 kali, wallahi la yu'min. Apa dia? Tidak beriman demi Allah, tidak beriman demi Allah. Siapa dia? Mana-mana jiran tak boleh relax daripada kejahatan kita. Kita hidup berjiran ni, bakar sampah depan rumah dia, masuk asap rumah kita, bela kucing punya banyak, kucing Parsi, kucing janda, kucing duda, kucing brengsek model tu, kucing Argentina, kucing apa tu hak panjang apa,
Bagal pula. Kucing Bengal tu, kucing Bangladesh semua ada. Tapi bak berak pi rumah jiran. Wayang prek jiran tu boleh cantik. Haram. Kak Leha. Oh, Kak Leha. Assalamualaikum, Kak Leha. Waalaikumsalam. Ni Kak Leha. Betul ke darah rumah Kak Leha, berak masih. Alah, tik kucing mau berkerak. Bergaduh. Memang you bukan umat Nabi. Nabi pernah beritahu kepada Ka'ab bin Ujrah. Wahai Ka'ab, kamu tahu tak siapakah pemimpin bodoh? Imaratu sufaha. Wahai Ka'ab, kamu tahu tak siapa pemimpin yang paling bodoh? Nabi sebut pemimpin paling bodoh ialah alladzi la yaqtaduna bihudaya wa la yastannuna bi sunnati. Pemimpin paling bodoh ialah mereka tidak menjadikan aku sebagai petunjuk dan mereka tak jadikan sunnah aku sebagai sunnah hidup dia. Barang sesiapa yang tolong pokok macam ni, aku tak akan mengaku dia umat aku dan aku tak benarkan dia datang ke telaga aku nanti. Apa maksud dia? Sebab kalau kita membelangkangkan sunnah, bukan kita naqtadi bihadin Nabi, tak ikut cara Nabi, maka bagaimana kita nak dapat syafaat Nabi SAW? Itu nombor 2. Nombor 3 apa dia? Iaitu zikrun Nabi bittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia kenalah ikut hidup kita cara Nabi. Jadi insya-Allah saya rangkum cantik dah 3 dalam satu. Moga-moga adik-adik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam jadual yang dihantar oleh ustaz tadi pukul 9 kita dah habis dan terlajak sikit 9.5 minit. Bukan senang nak mari sini, Kuala Selangor ini jauh kan, tak sabit orang tua ni pun tak datang kan. Jadi lama dia tengok bau ni lutut rosak lah apa benda kan, kata yang rosak itu kan. Mana tahu dia tengok muka saya timalan Menteri Kebajikan. Berangan tak sudah tak ni dah gurau kan. Tak mustahil ke? Tak mustahil. Sebab tu hari ni kita kena plan our future. Kita bukan plan nak cari duit banyak mana kan. Kita nak plan our future macam mana hari ni, apa yang kita ada ni, air ni siapa bagi. Ini planning. Air gau ni siapa bagi? Contoh dia bagi kata 1000 botol kecil ni dengan nilai katalah RM150. Air saya minum, ustaz minum, besok saya pergi ceramah bla bla bla. Lama mana saya tak mati macam tu, air dalam perut saya ni akan jadi apa? Ganjaran dan kebaikan pada dia. Kami orang tak terasa benda adik-adik. Adik-adik, ustaz saya ni tuan-tuan ibu-ibu sekalian, lepas tu derma tadi bukan apa. Saya belajar di Pakistan 7 tahun bukan duit mak bapak saya. Adik-adik nak dengar elok. Ustaz saya ni sekolah menengah kebangsaan pokok Sena Kedah. Saya tak sekolah agama macam ustaz apa nama ni, Ustaz Roslan. Saya nak mengaji sekolah agama Matak Mahmud, layak boleh masuk cawangan dekat Langgang Kedah, tapi yuran dia 100 lebih. Nenek saya tak bekerja, ayah saya di Taiping Perak, di Kemunting Taiping. Ayah saya kerja kampung, darian petai lebih kurang. So ayah pun tak pernah hantar duit tetap. Nenek saya sanggup basuh baju di rumah orang kaya, ambil sebulan dapat RM30 sehari RM1, dan duit RM7 tu untuk belajar agama, belajar Al-Quran sampai saya boleh baca, dan bakinya untuk sampai sekolah 2 kupang sekali pergi, 2 kupang sekali saya dapat makan. Dan di Pakistan my papa and mama, tapi duit orang ramai. 2 orang ni dah meninggal. Yang hari ni kedai besar matching
motor, dia jual aksesori motor-motor mahal tu, ya, maka dia jual tu anak adik angkat saya dan ikut temu angkat saya di pertama kompleks. Siapa beli motor besar-besar tu, pergi situ. Sebab itu satu-satunya Melayu Islam yang memiliki aset aksesori satu dunia. Topi helmet yang baju hak kita lap tu harga 8,000, yang ada bola bila kita lap kan. So lap batu tu akan batu yang keras tu kan, apa? Bukan batu bata. Batu kan. So dia lap nampak api tak ada apa-apa. Bila jatuh tu dia ada pelipat dia, harga tengok dekat 30,000 tu set. Motor dah 200,000. Kan? Ayah dia orang ni lah yang bantu saya belajar. Dek. Ayah dia orang lah yang bantu saya belajar. Dan saya mari ceramah, saya tiap-tiap malam ada ceramah dalam online daripada bulan 3 sampai sekarang. Boleh dikatakan tiap-tiap malam saya ada kuliah online, kecuali bulan 11 ni Jumaat sampai Ahad saya tak ada program, ganti dengan Ustaz Syed Nur Hisham. Saya ambil hari Senin sampai Rabu. Kalau nak tengok dalam Facebook, tengok Ustaz Aslim Bahari Official, Senin sampai Rabu. Kemudian Jumaat sampai Ahad Ustaz Syed Nur Hisham. Ada seorang yang sponsor program tersebut selama berapa bulan, sejak bulan 3 sampai sekarang. Bayangkan tengok, Tan Sri tu dah meninggal dunia, tapi isterinya solehah. Dia sanggup taja program. Dan saya hari nak beritahu adik-adik ni, kakak-kakak sekalian, saya belajar dipakai satu duit orang. Dan selama mana saya berceramah, agak-agak 2 yang meninggal tu dapat pahala tak? Yes, dia memang untung. Kalau apa jahat saya buat, dia tak dapat. Kenapa? Sebab dia bagi atas niat dia untuk saya jadi baik. Saya berceramah malam tadi saya ceramah dengan UPSI, dengan pelajar College Amin Rashid, Universiti Pendidikan Sains Idris. Sebelum siang tu dengan pengetua dan Profesor Madya Dr. Maimun daripada UiTM Skudai. Tiap petang, tiap malam saya berceramah. Saya cakap dengan kita yang saya baca tidak, tetapi apa itu buat baik. Angkat saya dapat pahala tak sekarang? Dapat tak? Saya cakap tabung tadi nak buat gerakan dakwah anjuran bersama masjid-masjid dan Tafiq Al-Abrar, tiba-tiba kita jadi berat nak derma. Kita jadi orang yang bagi. Kalau tak percaya, siapa mati besok dia akan nampak yang dia tak bagi tadi. Yes. Demi juga aku tak ada duit, tak ada sangit, buat cara sangit. Ada 100, buat cara 100. Jadi insya-Allah itu antara yang Nabi lihat, Nabi tengok bila sahabat-sahabat Nabi Rasulullah ni pasar Bani Quraidah yang nego bercekik darah orang. Rasulullah, apa kita nak buat? Nabi kata begini, Nabi kan ambil banyak. Apa Nabi kata? Demi umat, demi masyarakat alim. Nabi ambil Nabi letak dekat ada tadi. Okey, siapa tak mana? Nabi pasar. Malam tu Ka'ab bin Ashraf, millionaire, orang Yahudi, businessman, dia merobok. Sahabat datang berseru, ya Rasulullah, hudimat ya Rasulullah, dia hancurkan pasar kita. Nabi kita dah kita collect for second time. Lepas ni saya berjanji kita akan buat pasar yang lebih besar. Nabi usaha demi umat, demi kebaikan. Nabi kalau tak derma tak apa, Nabi memang sudah confirm dah. Tapi Nabi sebagai qudwatun hasanah. Jadi insya-Allah moga-moga perbincangan kita pada malam ini seronok. Yes, nice to meet you all tonight. Malam ni dapat Ustaz Ruslan. Kalau tak pilih boleh mari lepak-lepak kan. Jadi Tarzan, hutan kan, jadi mati seorang kan. Allah bagi kata dia baik ni. Anytime Allah bagi. Dan bukit yang tinggi terbalikkan, betul tak tidak? So, sebelum jadi apa-apa, kita kena kembali kepada Allah. Bertaubat ramai-ramai.
tinggalkan perkara maksiat kemungkaran. Jagalah keharmonian janda baik ini, kampung janda baik ini. Jagalah bukit ni yang tertera dalam Quran. Afala yanzuruna ila apa ni? Wa ilal jibali kaifa khuliqat. Macam mana gunung ganang dicipta oleh Allah dan sebagainya. Ni contoh dia. So tuan-tuan, jagalah elok, sayangi. Ada kemungkaran orang lain bawa masuk, kena jaga. Mana jawatan kuasa, kita kena jaga. Malaysia ini kan selalu nasyid apa nama ni, dalam nasyid Arab, dalam zikir zindagi saya kata apa? Lupa dah. Asiru fi haimallahil mu'in kunu junda rabbil alamin. Siru fi haimallahil mu'in kunu junda rabbil alamin. i'malu tana wahfidhu wa qulu baik lana la lil mulhidin, janda baik lana la lil mulhidin. Asyad janda baik hurrah lana wadamat arduha lil muslimin. Saya dapat maklumat saya diharamkan masuk Singapura sejak 2017 adalah punca daripada lagu ni. Sebab lagu dia kata Malaysia Horana. Saya tak pernah menyanyi di Singapura, tapi orang Singapura ambil poin ni, mengatakan Ustaz Aslin sebagai penceramah yang memecah belahkan perpaduan Melayu dan bukan Melayu di Singapura. Memang kurang ajar betul. Saya tahu tempat orang. Saya mari rumah orang, orang semarah sekalipun saya tetamu dia, saya tak akan kata pelik-pelik. Betul atau tidak? Sebab saya bukan kata hebat mengajar agama, saya ada sedikit ilmu, adab-adab bila mengunjung tempat orang. Nampak dah. Dia kata apa? Dia kata apa ni, wa asyad arduha lil muslimin. Dunia ini adalah milik orang Islam, bukan milik orang yang buat syirik. Yes. Kenapa malu? Sebab tu apa benda yang tak elok dekat janda baik, dekat Bentong, dekat Pahang ni, jaga ibu-ibu. Lagi musibah pergi. Macam mana musibah pada hari ini? Covid mari tapi menyanyi tergedik-gedik, terkijal-kijal. Acara hiburan-hiburan berjalan macam secara macam tak rasa takut langsung. Musibah Allah bagi. Pasal apa? Sebab kedekan terbod-bod kamu ya. Dalamnya ada mas. InsyaAllah jumpa lagi yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Raya dan Fadil Ahsan Hollywood yang telah maka di sinilah peranan ilmu. Alhamdulillah banyak jangan kita tak ada masa dengan Allah, takut nanti Allah tak ada masa pula dengan kita. Jangan kita tak ada masa dengan Nabi, takut nanti Nabi pula tidak ada masa dengan kita. Tuan-tuan sekalian, jikalau hidup kita ini bagaimana disebut, Nabi menjadi ingatan, nak makan, nak tanah, nak kafir, nak buka projek, nak bisnes ni, nak dapat projek tu, projek apalah yang kita buat, nak suka, nak main dan sebagainya, nak berpolitik sekalipun, kita kena letak Al-Quran dan Nabi di depan kita supaya apa? Supaya kita tidak tersasar daripada kehidupan kita menuruti akad apa yang Nabi SAW Nabi sebut kat sahabat, Nabi kata semua umatku akan masuk syurga melainkan orang yang enggan. Sahabat jadi pelik, tanya Nabi, ya Rasulullah, wa may ya'ba? Wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Adakah orang enggan masuk syurga ni? Ya, bukan kata kita saja, mungkin kita pun tertanya, adakah orang yang enggan? Jawapannya ya. Nabi kata apa? Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nabi kata, siapa yang mentaati aku, maka dialah masuk syurga. Siapa yang maksiati aku, berarti dialah orang yang enggan, kata Nabi. Mudah-mudahan malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang dibanggai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Nabi kita dalam majlis yang lebih baik di hari akhirat.
bersama dengan Nabi kita di dalam jannah. Mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala manusia daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dibangkitkan, ditemukan di padang mahsyar. Nanti bagaimana kalau Nabi tak kenal kita, kita tak kenal Nabi, kita tak jumpa Nabi, Nabi tak jumpa kita. Sedih tuan-tuan. Jadi kita doa mudah-mudahan kita bertemu dengan Nabi kita. Dan Nabi kita sebagai bukti cinta kasih sayang kami kepada Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, temukanlah kami dengan Nabi kami hari akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami dengan dalam syurga bersama dengan Nabi kami Al-Habibul Mustafa, ya Allah. Ya Allah, campakkanlah kepada hati kami akan cinta dan kasih sayang yang tidak pernah putus kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, menyerahkan kita kepada hati kami akan Mekah Umrah, ya Allah. Campakkanlah kasih sayang kepada hati kami akan Madinah Al-Warah, ya Allah. Ya Allah, hati kami akan Al-Quranul Karim, ya Allah. Berkatilah pasangan hidup kami, ya Allah. Berkatilah sejak perkurniakan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, berkatilah usia kami, berkatilah usia kami, ya Allah. Berkatilah rezeki yang Engkau pinjamkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mengetahui segala apa yang Engkau berikan. Semua ini